kita tak sepatutnya mengadakan demonstrasi begitu, kerana itu adalah satu pertubuhan yang tidak sah. Jadi disebab itulah pertubuhan itu tidak mendapat permit untuk mengadakan perhimpunan beramai-ramai. Kalau mengikut sejarah Malaysia, dari dulu lagi kita tak pernah ada satu perhimpunan haram sebegini. Jadi saya rasa ada cara tertentu bagi pertubuhan ini untuk menyuarakan pendapat mereka, bukan dengan cara begitu. Saya merasa dengan apa cara sekalipun kalau kita bersuara, tetap akan didengar kot. And besides doing something yang orang kata terpaksa melakukan benda yang haram, kalau benda tu baik untuk kita terangkan kepada rakyat, saya merasa macam dia tidak akan menjadi satu masalah untuk kita bersuara kot. And of course kadang-kadang kita cakap satu suara kadang-kadang tidak boleh nak didengarkan oleh rakyat yang ramai, tetapi kalau kita tumbuhkan satu persatuan yang tidak haram, maksudnya yang benda yang baik, kita nak bercakap benda yang baik, saya rasa tak ada masalah kot benda tu kan. Ya, sebenarnya dalam negara kita yang mengamalkan sistem pemerintahan secara demokrasi, bukanlah bermakna kita bebas melakukan sesuatu sesuka hati kita. Apa yang perlu ialah apa-apa saja kita tidak puas hati, kita mesti bawa berunding, ceritakan memorandum apa yang kita tak puas hati. Kerana bila sudah mengumpulkan oleh sebegitu ramai, membuat demonstrasi tidak menyelesaikan masalah, lebih banyak menimbulkan masalah kepada negara. Kerana berita tentang bersih telah pun tersebar di seluruh dunia, akan menimbulkan input kepada perancangan, input kepada sistem politik, input kepada sistem ekonomi. Keberbagai masalah akan timbul hasil daripada kerja-kerja yang tidak bertamadun ini. Jadi saya rasa apa-apa masalah yang kita tak puas hati tentang kerajaan, tentang sistem, tentang politik, tentang apa sahaja boleh dibawa berunding. Seluruh umat Islam, sama ada yang berada di peringkat tertinggi, peringkat kerajaan, peringkat penguatkuasaan, kemudian institusi-institusi, sama ada pengajian ke dan sebagainya, semua institusi ini, NGO Islam, semua masyarakat, semua individu Muslim wajib bangkit dan membantah perkara seperti ini. Membantah bukan dengan emosi, tak payah buat demonstrasi lah, tak payah buat kita nak himpun duduk di dewan mana-mana, tak payah. Perkara-perkara tersebut takat-takat nak semangat 2-3 hari balik tidur, tak jadi. Kita biar membantah dengan ilmu dan hikmah. Kita membantah dengan ilmu, melalui penulisan, melalui ceramah-ceramah, melalui kuliah-kuliah ilmu, melalui forum, melalui wacana, melalui seminar. Biar benda tu berbekas dan berkesan. Perhimpunan yang tidak mendapat permit, jadi secara tak langsung ianya tidak sah dan sepatutnya ia tidak diadakan. Kerana ini akan menimbulkan banyak masalah pada peniaga-peniaga, dan banyak lagi pihak-pihak yang akan mendapat masalah jika diadakan perhimpunan bersih ini. Bersih ni, pertama sekali kita kena faham justifikasi bersih. Di atas kertas 7 poin dia tu konon-konon cerita berkaitan dengan pilihan raya, membersihkan proses pilihan raya. Kalau atas paper itu isu dia, di bawah tak apa, kita faham. Tapi persoalan ni betul tak betul. Kalau nak kata tak bersih, kita pun tak kata sempurna. Kita tak kata pilihan raya yang kita ada ni sempurna. Masih ada cacat juga. Macam juga sistem negara lain. Semalam saya bincang panjang dengan beberapa orang pegawai Anwar sendiri, yang kita kata tengok pilihan raya di Turki, walaupun AK mendapat hanya 32% saja vote, tapi dia menjadi majoriti. Dia sistem dia sama macam di India, sama macam di Australia, sama macam di UK, sama macam di US. Ada kelemahan, tak sempurna. Tapi nak kata tak bersih tu, kalau tidak bersih bermakna kita kata pemerintah yang ada tu main kotor. Itulah mafhum dia.
Kalau main kotor, takkan dapat 4 negeri, 5 negeri. Takkan dapat parlimen yang banyak macam ni. Nak kata tak sempurna, betul. Dan kalau ada tak sempurna, ada cara nak perbetulkan, ada avenue kita nak perbetulkan. Di parlimen, mereka ramai ahli parlimen. Boleh bangkitkan dari segi usul atau dari soalan, ataupun dari segi bahas titah diraja, bahas bajet. Dia boleh ada ruang. Nak kata sebab ini dia balik kepada soal hak nak bersuara. Itu kita berharap agar mereka yang menganjurkan perhimpunan ini agar menghentikan perhimpunan itu. Dan kita tahu di belakangnya ialah semua pembangkang. Cuba tengok ni. Ini yang hari tu. Cuba tengok ni muka-muka siapa? Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Hadi Awang, Lim Guan Eng, Mat Sabu, Ronnie Liu, Tony Pua, Teresa Kok. Pembangkang Melaka ni. Siapa kata ni NGO? Ya? Jadi saudara-saudara sekalian, kita menganggap ini alat pembangkang dan dia agenda kotor, bukan perhimpunan bersih. Dia adalah satu usaha untuk memporak-perandakan negara yang aman, damai. Dia ada wakil, boleh cakap di situ. Ataupun dia boleh mengadakan pertemuan direct dengan SPR. Tapi cara tu, sekarang yang kita pertikaikan cara tu untuk berhimpun. Hak untuk bersuara. Artikel 10 saya tahu, saya peguam. Kita tahu artikel 10 beri hak kebebasan bersuara. Tapi cara yang macam mana? Sebab tiap kebebasan tu dia ada had. Bukan ada kebebasan mutlak, bukan ikut suka kita. Jadi kita tengok, kalau sekadar nak berhimpun, polis dah bagi dah stadium Shah Alam besar, boleh isi 80 ke 100 ribu kapasiti untuk tujuan tu. Kenapa tak buat? Kenapa dia pilih juga jalan raya? Dalam keadaan dia tahu itu akan menyusahkan rakyat, merosakkan perniagaan dan lain-lain, mengganggu perjalanan hidup biasa. Mesti ada sebab lain. Okey, macam Sam sendiri, Sam tak boleh nak cakap kerajaan kita zalim. Pasal apa saya rasa tak ada lagi kezaliman yang Sam rasa dalam diri Sam. Nak kata jahat, belum ada kejahatan yang Sam rasa sekarang ni. Sam kerja dengan aman, Sam hidup pun tak ada masalah, Alhamdulillah tak ada. Nak kata baik, Sam tidaklah kenal betul-betul, tetapi apa yang dia dah buat untuk country, maksudnya untuk Sam sendiri pun, Sam rasa dah banyak benda yang baik dah dibuatnya. So Sam rasa sekarang Sam dah selesa dengan apa kerajaan dah buat pada rakyat dia, pada Sam sendiri. Sam rasa Sam dah selesa, dan Sam sebenarnya tidak berani untuk mengambil risiko untuk bila kita di bawah pentadbiran yang lain sebenarnya. Itu yang jelas daripada Sam. Hari ini saya membaca berita yang agak baik, iaitu apa yang disebutkan sebagai Indeks Keamanan Sejagat ataupun Global Peace Index, iaitu ukuran yang telah pun dijadikan sebagai penanda aras oleh sebuah pertubuhan antarabangsa untuk meletakkan negara-negara yang ada di dunia ni. Ia ada satu ranking sejauh manakah negara itu dikatakan aman dan selamat. Saya rasa bangga kerana dalam laporan yang terkini yang telah pun dikeluarkan oleh Badan Antarabangsa yang berpangkalan di Australia di Sydney, meletakkan Malaysia di tempat yang ke-19 daripada 153 buah negara di dunia. Saya tidak menolak demonstrasi dan saya tidak menolak perhimpunan. Tetapi saya tidak suka pada perhimpunan yang tidak mengikut sistem. Perhimpunan yang tidak ada tujuan arah. Perhimpunan yang dirancang untuk bertujuan motif lain. Satu perhimpunan yang dirancang untuk menyokong berbagai masalah. Sama ada hari ini, besok ataupun akan datang, kita tak tahu. Tetapi kesannya cukup besar. Saya tidak bersetuju. Saya tidak bersetuju dengan cara demonstrasi itu dibuat. Bukan saya tidak bersetuju dengan demonstrasi. Saya tidak bersetuju dengan caranya. Cara pendekatan yang digunakan untuk berdemonstrasi itu adalah tidak sesuai. Kerana negara kita adalah negara yang boleh dibawa berunding. Apa-apa saja masalah yang melibatkan orang kita berunding. Tidak perlu kita membuat demonstrasi. Saya tidak bersetuju. Sebenarnya yang saya menolak bersih adalah kerana ia banyak menggunakan pelajar-pelajar IPTA, IPTS, dan saya ada dengar ramai yang berhimpun pada hari itu mendapat imbuhan wang
Jadi saya rasa jika seorang rakyat Malaysia yang ikhlas berniat untuk menyuarakan suara mereka kepada kerajaan, bukan dengan mendapat imbuhan. Kalau sekadar nak serahkan memorandum yang di Pertuan Agong, buat sajalah appointment dengan Istana Negara. Jadi kita tengok ni semua, sebenarnya niat dia lain. Ada maksud, ada agenda yang malafide, ada agenda niat jahat. Baik, apa dia agenda niat jahat? Kita boleh baca sendiri. Saya punya FB, saya punya tweet, bila kita lontarkan idea ni, tengok respon dia orang. Yang mana kaum-kaum taksub Anwarina semua ni, dia punya ni, kita akan jadikan medan darah, kita akan jadikan tahrir, kita akan tumbangkan macam Husni Mubarak. Otak dia. Dan Amiga sendiri pernah buat statement yang sama. Pengurusi bersih kedua ni, dia buat statement yang sama, menyatakan bahawa di Sarawak, kalau tak dapat cara yang pilihan raya di Sarawak ni, dia kata dia minta supaya buat macam di Mesir. Kecuali ada kalanya mereka sepatutnya menyokong kerajaan, ada kalanya mereka patut tidak menyokong pembangkang. Tetapi kalau kita lihat statement-statement Bar Council, lagi-lagi dalam 3-4 bulan yang lepas, nampak Bar Council ini lebih kepada satu pertubuhan saya panggil pertubuhan separa politik, yang mana tidak ada benda yang baik yang dilakukan oleh kerajaan. Sebagai contohnya, mengapa apabila saya sebagai seorang peguam telah dihadapkan ke jawatankuasa hak dan kebebasan, Bar Council tidak pernah tidak pernah come out openly secara rekod black and white dengan mengeluarkan kenyataan rasmi yang mana dipostkan dalam semua blog Malaysian Insider, Malaysia Kini dan sebagainya, mengutuk tindakan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Tetapi apabila Datuk Ambiga telah dihalang masuk ke Sarawak sewaktu pilihan raya negeri Sarawak berlaku, tidak sampai 4 jam beliau telah dihantar pulang. Bar Council telah mengeluarkan satu statement mengutuk penggunaan kuasa menghalang rakyat Malaysia memasuki mana-mana negeri dalam Malaysia. Sebenarnya matlamat dia lain. Matlamat dia nak cetuskan huru-hara. Matlamat dia nak cetuskan rusuhan, ketegangan. Itu saja matlamat dia. Dalam keadaan kita tahu, kalau mereka nak cakap tentang proses pilihan raya yang bersih, mereka kena cerminkan diri sendiri dulu. PKR, pilihan raya dia, kotoran. Orang yang kritik, orang yang tegur dibuang, dipecat. Calon timbalan Presiden Mustafa Kamil Ayub kemukakan bantahan. Sampai hari ni tak jawab. Calon Ketua Pemuda Cikgu Badrul kemukakan bantahan, sampai hari ni tak jawab. Yang komplain aduan-aduan mereka menunjukkan betapa kotornya pilihan raya PKR. Kalau pilihan raya parti sendiri pun kotor, nak ajar orang bersih, saya ingat ada benda yang tak kena lah dalam pemikiran mereka. Kalau dia guna platform politik partisan, parti PKR, PAS, DAP, orang tak akan pergi. Orang dah muak dah pun sebenarnya dengan isu Anwar Ibrahim yang tak boleh selesai sampai hari ni apa semuanya. Jadi orang sebenarnya dah muak. Dia pun tahu, kalau kita tengok program-program yang mereka buat berdasarkan parti, dia tahu orang tak sambut dah. Orang dah tak sambut. Jadi mereka punya strategi ialah gunakan NGO, dan antaranya ialah Majlis Peguam.